Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang ni di dalam waktu maghrib ni? Tapi insya-Allah mesti ramai yang dah solat awal waktu kan? Kita menghampiri kepada jam 8 malam. Okey, Soleha ambil masa sedikit untuk buat perkongsian ilmu dengan anda semua, insya-Allah. Ramai tercari-cari tadi Soleha. Mana Soleha ni? Selalu buat live jam 2 tapi hari ni tak ada pun. Okey, sebenarnya Soleha dalam perjalanan tadi, perjalanan ke rumah adik. So, keadaan tak mengizinkan untuk Soleha buat live seperti masa yang biasa. Dan Soleha gantikan pada waktu ini, insya-Allah. Dan tajuk perkongsian hari ini adalah kenapa manusia selalu gagal. Kenapa? Kita nak cek satu persatu apa punca kegagalan setiap manusia tersebut, insya-Allah. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita serta sharing ilmu kita dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu Soleha yang ke-231. Tajuk hari ini adalah kenapa manusia selalu gagal? Apa punca dia? Okey, mari kita cek satu persatu. Okey, selalunya manusia yang gagal ni bukanlah sebab dia dia tak diizinkan Allah untuk berjaya, tetapi selalunya kegagalan manusia tu adalah berpunca kepada diri dia sendiri. Di mana setiap manusia tu dia tak ada cita-cita, dia tak bina impian dia, dia tak ada matlamat hidup yang jelas. Yang dia tahu hidup dia hanya tahu makan, minum, tidur. Itu sahaja dalam fikiran dia. So kenapa dia gagal? Sebab dia tak ada matlamat hidup. So setiap manusia yang nak berjaya, kita kena bina satu matlamat dalam hidup kita. Apa tujuan kita hidup yang sebenar? Kalau kita semua nak tahu, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat kepada orang ramai. So, jadilah kita manusia yang bermanfaat, manusia yang boleh berbakti kepada ummah, manusia yang boleh memberikan faedah serta value dalam diri dia dikongsikan untuk manfaat orang ramai. Itu adalah manusia yang terbaik. Okey, itu yang pertama. Kegagalan manusia sebab dia tak ada matlamat hidup yang jelas. Dia tak tahu tujuan hidup dia. Itu sebab dia gagal. Berpunca pada diri dia sendirilah. Bukan pada orang sekeliling. Bukan pada mak ayah dia. Tapi sebab diri dia sendiri. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kenapa manusia selalu gagal? Sebabnya dia tak nak berusaha. Dia tengok je. Dia suka tengok orang lain berjaya. Tapi dia tak ada action untuk dia tiru vasi. Tiru vasi di sini bermaksud kita tiru dan kita inovasi cara orang lain mengikut kekreatifan diri kita. Itu adalah maksud inovasi. Kita tiru vasi. Kita tiru dan kita inovasikan. Apa yang orang berjaya telah buat, kita tiru dan kita ambil pengalaman hidup dia tu, kita jadikan inspirasi untuk hidup kita berjaya sama macam dia. Okey, yang kedua, kenapa orang susah untuk berjaya dan dia selalu gagal? Sebabnya dia tak nak berusaha. Selalunya dia harapkan rezeki tu hanya turun daripada langit. Dia suka berangan-angan tapi tak ada action. Kita kalau nak berjaya, fast action, fast result. Kita kena ada action, kita kena ada tindakan yang selari, barulah kita boleh berjaya. Kalau kita nak berjaya, jangan ada sikap dalam diri kita hangat-hangat tahi ayam. Jangan ada perasaan seperti angan-angan mak jenin. Kita berusaha sedaya upaya kita. Orang lain boleh berjaya, kenapa kita tak boleh? So kita tanya diri kita balik. Kalau kita rajin,
kita buang penyakit M, iaitu penyakit malas dalam diri kita, insya-Allah kita boleh sama-sama berjaya macam orang hebat yang lain yang telah berjaya, terbukti berjaya. Waalaikumsalam Kak Tini. Thank you sebab sudi tengok live Soleha di waktu maghrib-maghrib ni. Okey, yang ketiga, kenapa seseorang tu selalu gagal? Sebabnya dia ada sikap dalam diri dia sombong. Sombong nak cari ilmu. Selalu dia anggap diri dia pandai. Dia anggap diri dia pandai, dia anggap diri dia dah tahu segala. Sebenarnya semakin kita belajar, semakin banyak kita tak tahu. So dekat sini, kalau kita nak berjaya, kita turunkan ego kita, buang rasa sombong dalam diri kita, jangan rasa kita pandai. Sebab ilmu Allah ni tersangatlah luas. Takkan habis-habis untuk kita pelajari sampailah hujung nyawa kita. Sebab tu Allah berikan tanggungjawab kepada kita semua manusia menuntut ilmu hinggalah ke liang lahat. Sebabnya menuntut ilmu tu adalah fardu ain. So, kenapa kita nak abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah untuk menjadi seorang manusia yang berjaya, ada ilmu di dada, penuh ilmu di dada, tak jemu-jemu untuk upgrade ilmu, sentiasa nak belajar. Nak belajar, nak improve diri lebih baik daripada masa sekarang. Sebabnya masa tak tunggu kita, tapi kitalah kena bijak bertindak, kena pantas, kena agresif, kena buat marketing macam-macam, kena cari guru, kena cari mentor, kena top up ilmu. Jangan kita harapkan ilmu free sahaja semata. Yang penting bila kita menuntut ilmu tu, kita hormat. Kita hormat orang yang menyampaikan ilmu, kita apply, kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Jangan bila kita dah belajar, kita hanya buat perkasam. So, hargai nilai ilmu tersebut supaya kita tak gagal lagi. Kita menjadi seorang yang berjaya dunia akhirat. Okey, yang keempat, kenapa kita selalu gagal? Sebab kita suka cipta alasan. Alasan ni sangat sinonim dengan orang yang mencipta kegagalan. Dia tak nak berjaya, dia suka bagi alasan. Sikit-sikit alasan anak kacau, sikit-sikit alasan alah mengantuklah, penatlah, letihlah. So, kita nak layan ke? Kita masih lagi ke nak layan alasan-alasan lapuk macam ni? Kalau kita nak berjaya, buang segala alasan negatif yang tak munasabah, yang tak perlu lagi kita layan sampai menjadi benteng serta penghalang kita ke arah kejayaan. Kita kena buang jauh-jauh. Tak nak lagi rasa malas, tak nak lagi rasa down, tak nak lagi rasa negatif. Sentiasa ada sikap dan keinginan. Kalau kita nak berjaya, yes, kita akan kejar kejayaan tersebut. Kalau kita masih nak melayan kegagalan, so kita akan gagal selama-lamanya. So, tajuk hari ni, kenapa manusia selalu gagal? Sebab dia yang tak nak bangkit. Sebab dia suka bagi alasan. Okey, tu yang keempat. Okey, yang kelima, macam mana dan kenapa manusia ni selalu gagal? Sebabnya dia tak nak berubah, malas. Masih nak bermalas-malasan, masih nak berada di zon selesa, tak nak cabar diri, tak nak upgrade diri lebih baik. Sebabnya bila kita upgrade ilmu, bila kita upgrade amal, bila kita upgrade kita punya level ilmu kita, pengetahuan kita, insya-Allah automatik kita akan upgrade level rezeki kita. So, jangan pelik kenapa makin kita improve ilmu kita, kenapa makin banyak kita belajar, sebenarnya makin banyak rezeki Allah berikan dekat kita. Sebabnya bila kita menghargai sesuatu kebaikan dan peluang di hadapan kita, Allah sedang memberikan kita ruang. Allah sedang memberikan kita rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berganda-ganda. Itu adalah kaitannya kenapa hati manusia yang bersyukur tu sentiasa dilebatkan rezeki dia, sentiasa dilipat kali gandakan rezeki dia. Sebab rezeki Allah ni suka kepada orang yang bersyukur dan bertenang, insya-Allah. Okey, dan sebab yang terakhir kenapa manusia selalu gagal, sebab yang terakhir adalah kerana sebenarnya rezeki ni belum berpihak kepada kita. Apa maksudnya ni? Sebenarnya rezeki ni dia akan sampai kepada kita alamat yang tepat pada masa yang tepat. Sebab Allah is the best planner. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Contohlah, tiba-tiba kita apply rumah dan Allah belum izinkan untuk kita masuk ke rumah tersebut. Mungkin ada
sebab yang Allah titipkan hikmahnya. So kita pandang pada sudut positif, sebab Allah ini adalah sebaik-baik perancang. Walaupun kita dah rancang macam-macam, tapi Allah itu maha bijaksana. Allah tu maha mengetahui apa yang terbaik buat kita tu. Allah akan berikan yang terbaik tepat masanya. So sebagai manusia, bersabarlah dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah Allah akan berikan kejayaan kepada kita tepat masanya. Trust the process. Selalu Solehah pesan dekat ejen-ejen Solehah, anda yang baru menceburi bidang ejen, bidang dakwah ni baru setahun 2 tahun, bersabarlah. Trust the process. Sebab Solehah berada pada level ini, level sekarang ni memakan masa 5 tahun. Kalau Dr. Azizan Osman kata, kenapa dah berniaga 5 tahun tapi masih belum jadi jutawan? Mesti ada silapnya. So sebab tu Solehah upgrade kepada Spire. Solehah tuntut ilmu sebab Solehah nak belajar marketing yang lebih advance, yang mana boleh grow kita ke arah lebih tinggi. InsyaAllah kita nak bantu ramai orang, kita kena upgrade ilmu kita selari dengan apa yang kita nak hasilnya nanti. InsyaAllah. Yes, trust the process. Okay, Solehah doakan agar semua yang menonton sharing ilmu pada malam ini sentiasa dilebatkan rezeki, sentiasa dipermudahkan semua urusan, bersabar, jangan mengeluh, jangan merungut. InsyaAllah Allah akan ada bersama orang yang sabar dan trust the process. Kejayaan ni bukan memakan masa sehari dua, tetapi kejayaan ni adalah proses di mana kita belajar, kita upgrade diri kita ke arah level yang lebih tinggi. Dengan kita upgrade kita punya amalan, kita upgrade kita punya ilmu, kita upgrade kita punya result, insyaAllah itulah Allah bagi kepada kita tepat masanya, insyaAllah. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah malam ni. InsyaAllah bertemu lagi di lain sesi. InsyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.